A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat berkumpul pada petang Ramadan ini. Dan PU Azman kita dah masuk. Sihat je Ustaz ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam kereta nampaknya tu. Saya tengah ada shoot, saya berhenti shooting. Saya tengah shooting. Oh iya ke? Terima kasih banyak Ustaz sebab studi meluangkan masa bersama dalam program kita hari ini. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dululah. Okay, nama saya Wan Syahidan, boleh panggil Wan. Dan saya merupakan salah seorang pengurusan dalam bahagian Genius Remaja. Program kita hari ini adalah anjuran Genius Remaja, di mana Genius Remaja ni salah satu badan di bawah bahagian Genius Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi ini adalah satu inisiatif program Ramadan yang kita jalankan. Dan dalam Google Meet kita hari ini sangat ramai. Ada dalam kalangan tenaga-tenaga pengajar Genius Remaja, dan saya lihat ada juga dalam kalangan penjawat-penjawat awam, kawan-kawan, pelajar-pelajar Genius Remaja pun ada juga ni beberapa orang. Dan saya mengalu-alukanlah kehadiran semua dalam majlis ilmu pada petang ini. Semoga kita punya perbincangan petang ini mendapat rahmat Allah, insya-Allah. Jadi topik yang kita nak bincangkan petang ni, saya kira saya tak perlu perkenalkan lagi lah penceramah sebab dah cukup terkenal dah saya rasa. Okey, jadi bersama kita hari ini adalah PU Azman, ataupun saya rasa sebab saya selalu tengok rancangan-rancangan PU Azman, dan bila kita sembang dengan PU Azman ni, nama panggilan glamournya Cik Man, betul ke? Okey, saya sebenarnya last jumpa Cik Man 2018 dekat Masjid Ar-Rahimiyah Kelang. Masjid Ar-Rahimiyah Kelang, depan hospital. Ada program remaja masa tu. Masjid jumpa Cik Man, dan saya adalah seorang facilitator yang handle program tu. Itu last lah saya jumpa Cik Man dulu tu. Lama dah, bertahun-tahun dah. Alright. Okay, so topik kita pada petang ini adalah tentang solat. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Okay, jadi kita akan berbincang banyak tentang solat pada petang ini, dan saya nak mengalu-alukan juga kalau lah penonton kita pada petang ini yang ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang kemusykilan nak bertanya kepada Cik Man kita, boleh ajukan soalan tersebut dalam ruangan chat. Dalam ruangan chat yang ada dalam Google Meet ni. Okay, so boleh typekan soalan, dan insyaAllah di penghujung nanti kita akan pilihlah soalan mana yang kita sempat untuk jawab Cik Man ya. Alright. Okay, kalau begitu saya mulakan dengan soalan yang pertama daripada saya dulu. Boleh Cik Man ya? Alright, okay. Sebagai permulaan Cik Man, kita nak imbau kembalilah, kita orang panggil throwback kan. Kita nak throwback balik sejarah ataupun kisah bagaimana perintah solat ni diturunkan kepada kita semua sebagai umat Islam ni. Jadi saya nak minta Cik Man untuk storytelling sikit, cerita sikit tentang bagaimana sebenarnya perintah solat ni diturunkan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Dipersilakan Cik Man. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak suara saya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Pertama sekali Cik Man ingin ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan ruang pada petang yang berbahagia ini. Yang keduanya Cik Man ucapkan terima kasih kepada pihak pengajuk kerana sudi memberi ruang lah. Jadi
yang dikasihi Ustaz Wan dan juga semua pendengar yang berkongsi ataupun join kita punya perkongsian ilmu ini. Baik, berbalik kepada soalan yang ditanya berkenaan dengan sejarah persyariatan solat, maka secara umumnya dan secara jelas yang kita daripada Mekah Baitul Kaabah di Mekah itu sampailah ke Baitul Maqdis, ya, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini yang disebut di dalam Al-Quran dalam suratul Isra, perjalanan Nabi yang di bumi. Kemudian Nabi naik ke langit, Nabi jumpa beberapa orang Nabi, kemudian beberapa peristiwa yang ada di kalangan peristiwa itu yang masyhur sampai kepada kita, tidak sahih, dan ada yang sahih, dan ada yang sahih tapi tidak berlaku pada malam Isra Mi'raj, tapi berlaku ketika mimpi Nabi, ketika Nabi berada di rumahnya, ataupun sebelum berlakunya perjalanan Mi'raj. Baik, kemudian setelah Nabi berjumpa dengan setiap orang Nabi ataupun setiap Nabi yang ditugaskan untuk berada di setiap langit, maka Nabi terus berjumpa dengan Tuhan, satu peringkat yang sangat tinggi yang tidak dilalui oleh mana-mana makhluk di kalangan manusia kecuali Rasulullah SAW. Maka di situlah Nabi bertemu dengan Allah. Kemudian Nabi mengambil perintah solat yang ketika itu 50 kali waktu. 50 kali sehari semalam. Kemudian kita pendekkan. Kemudian Nabi turun, Nabi bertemu dengan Nabi Musa, berlakulah dialog. Nabi Musa tanya berapa, kemudian Nabi Musa suggest untuk naik semula sebab itu tak mampu dilakukan. Maka Nabi pun naik. 9 kali naik, tinggallah 5. Dan bila Nabi Musa mencadangkan untuk naik, Nabi kata, astahyitu Rabbi, aku malu dengan Tuhan aku. Sebab dah banyak kali dah ni. Kita kalau pergi kedai orang pun, orang tu jual murah dah 10 kali kita minta diskaun. Negotiate. Yelah, engkau ni nak minta diskaun ke nak minta free kan? Dan 10 kali pula, kalau 2 kali tu suruh turun harga barang tu dah kira okey lah. Maka betul. Nabi pun turun dengan perintah solat 5 waktu, walaupun 5 tetapi ganjarannya sama seperti 50. Ini tanda rahmat Allah. Jadi kita tahu peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku pada tahun kesedihan kematian Khadijah dan Abu Talib, pada setahun lebih sebelum berlakunya hijrah, dan lebih kurang dalam 11 tahun kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang Cik Man nak kongsikan kepada saudara-saudara sekalian, bukanlah bermaksud apabila solat disyariatkan pada malam Al-Isra itu, bukanlah bermaksud Nabi tak buat apa-apa. Nabi duduk saja, Nabi tak ada buat sebarang satu ibadah yang agung, yang kita katakan solat, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama mengatakan Nabi ada melaksanakan solat. Cuma diorang berbeza pendapat. Sebelum Nabi Muhammad naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi ada melaksanakan solat. Kemudian dengan Khadijah sekali, bahkan Nabi juga melaksanakan solat dan memerintahkan di kalangan sahabat. Cuma Isra Mi'raj itu dalam bentuk gazet yang umum, yang rasmi. Maka kalangan ulama ada yang berpendapat bahawa Nabi solat pada waktu solat siang dan juga pada waktu malam, iaitu al-ibkar pada awal pagi itu subuh dan asyi pada malam itu isyak. Jadi di kalangan ulama mengatakan solat yang Nabi sembahyang sebelum Isra, sebelum perintah 5 waktu, dia taklah sebanyak 5 waktu, tetapi 2 waktu, iaitu isyak dan juga subuh. Kemudian mungkin timbul persoalan, apakah solat yang dilakukan oleh Nabi ketika berada di Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit? Maka di kalangan ulama ada yang mengatakan itu adalah solat tahiyatul masjid yang diikuti oleh para Nabi dan Rasul yang lain, sebab Nabi masuk ke dalam masjid. Tapi walaupun kita
tak mengetahui ataupun apa pun solatnya yang Nabi lakukan, yang pastinya Nabi tidak duduk kosong sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyebut, Jibril datang kepada aku dan mengajari aku tentang wuduk dan solat. Di mana hadis ini terjadi sebelum Nabi diperintahkan ataupun diangkat Allah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi inilah ya fitrah seorang manusia, bahawa solat itu memang takkan lari dalam hidup dia. Memang Allah dah jadi setkan macam tu. Dan bahkan soalan yang pertama yang Allah akan tanya di akhirat nanti, bukanlah soalan gaji kau berapa, SPM kau lulus ke tidak, straight A ke tidak. Tapi yang soalan pertama yang Allah tanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara awal yang ditanyai Allah di dalam di akhirat besok ialah solat. Itu apa ni secara ringkas. Betul. Terima kasih banyak. Ya. Itulah, kita pun kadang-kadang dalam kita belajar sejarah ni sebenarnya dia terlalu banyak sangat cerita kan. Jadi kita di-confuse kan. So sebab tu kita mulakan kita punya perbincangan ni dengan soalan yang tu dulu, supaya kita punya tetamu hari ni dia tak blur ataupun tak keliru dengan bagaimana solat ni sebenarnya diperintahkan. Baik, terima kasih Cik Man. Okey, kita masuk sikit dalam topik kita dengan lebih detail sikit kan. Itu tentang solat, betulkan yang biasakan yang betul. Ni kalau salah sebut ni malu ni. Okey, jadi Cik Man boleh kongsikan tak? Kadang-kadang dalam solat ni ada benda-benda yang kita kata macam kita buat sebab kita ikut, bukannya sebab kita tahu. Contohnya macam lepas kita bagi salam kiri kanan, sapu muka. Itu antara contoh-contoh yang kita tak tahu kenapa kita buat, sebab benda tu dia ada dalam rukun solat. Jadi boleh tak Cik Man share sikit antara kesilapan dalam solat yang dah menjadi kebiasaan masyarakat kita dalam hari ini? Silakan Cik Man. Okey, dia kalau nak cerita pasal kesilapan ni, banyak karya-karya daripada ilmuwan-ilmuwan kita, sama ada silam ataupun yang kontemporari, yang mengarang tentang buku ni yang dah diterjemahkan. Ya, adik-adik di sana boleh dapatkan lah. Kalau tak boleh bahasa Arab, kalau bahasa Arabnya mungkin antara tajuk yang kita tahu, Akhtaul Musallin, dikarang oleh ramai ulama sebenarnya, iaitu kesilapan orang yang sembahyang. Kalau tak boleh berbahasa Arab itu, adik-adik banyak sekarang ini buku yang telah diterjemahkan dengan pelbagai bahasa. Jadi kalau Cik Man nak kongsikan di sini pun, mungkin antara beberapa perkara yang kita selalu nampak lah. Antara beberapa perkara yang mungkin kita selalu nampak. Yang pertama, kesilapan besar dan asas ialah apabila kita menganggap waktu solat ini dia punya hukumnya wajib. Waktu solat ini wajib muwassa'. Solat apabila diukur dari sudut waktu, wajib muwassa'. Wajib muwassa' ni maknanya solat tu, contohnya semayang zuhur. Start masuk zuhur pukul 1 suku. Kemudian habis zuhur pukul 4.30, katakanlah. 2, 3, 4, 3 jam 15 minit. Jadi kesilapan besar kita apabila kita mendakwa boleh semayang bila-bila masa. Maknanya dekat-dekat nak ujung lagi 5 minit nak habis boleh semayang. Jadi janganlah paksa aku semayang. Asalkan aku semayang dalam waktu zuhur. Ini perkara yang asas sebenarnya. Sebab walaupun kita mahir, ini akhlak kita dengan semayang. Walaupun kita mahir solat, bacaan kita betul, tapi di peringkat akhlak kita menerima kewajipan itu, kalau tak betul, bermakna kita bimbang, kita jadi orang yang celaka. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sembahyang. Dia bukan tak semayang. Di kalangan ulama berpendapat, dia bukan tak semayang, dia semayang. Tajwid dia betul, rukuk dia tepat, bahkan dia ni memang alim, faqih dalam semayang. Tetapi dia melengah-lengah dan memperlekehkan semayang. Masuk Cik Man, sembahyang ni dia kewajipan yang luas dibuat dalam masa yang boleh, waktu awal, waktu pertengahan, waktu ujung. Maknanya bila kita kata solat zuhur, antara pukul 1 suku sampai pukul 4.30 tu, bila-bila masa kita boleh buat. Itu maksudnya kewajipan luas. Dia tak sama dengan puasa ya adik-adik sekalian. Puasa dia wajib mudayyak.
Maksudnya puasa tu boleh kepilih nak buat awal Ramadan, pertengahan Ramadan, hujung Ramadan. Tak boleh. Puasa tu memang betul-betul fit. Ramadan itu memang untuk puasa. Tak ada, kita tak boleh tangguhkan buat tengah lah, buat ujung tak boleh. Berbanding dengan solat, solat ni luas. Boleh buat pukul 1:30, boleh buat pukul 2 suku, boleh buat pukul 2:45. Tetapi apakah pendirian kita ketika kita melengahkan waktu solat? Kerana Nabi sebut yang paling afdal sekali dalam amalan ialah semayang pada awal waktu. Jadi maknanya bagi orang yang dia tak ada buat apa-apa, dia nak duduk pagi ngajar badan sihat, bila orang ajak semayang, jom semayang, engkau ni sibuk lah, zuhur panjang lagi waktu, lagi 2 jam lagi, 5 minit sebelum masa aku semayang lah. Maka orang begini seolah-olah dia memperendahkan dan memperlekehkan kewajipan solat. Kecuali orang yang memang dia ada tugas, dia pengawal keselamatan, dia dokter, dia ada kecemasan, ada sebab dia terpaksa lewat, mungkin masih lagi dalam waktu kelas dia belajar, yang ni tak ada masalah. Tapi kita nak bagi tahu, nak pesan pada diri kita dan juga orang lain yang bersikap melengah-lengahkan solat. Ini kesilapan besar sebelum masuk ke dalam solat. Itu yang pertama. Yang kedua, solat kesilapan yang kita biasa pandang ialah kita ni sukar untuk melaksanakan semayang berjemaah. Sedangkan solat itu dituntut sangat-sangat dalam agama, bahkan sebahagian daripada ulama mewajibkan, antaranya mazhab Hanafi mewajibkan semayang berjemaah. Kalau dalam pendapat di kalangan Hanafiyah, semayang jemaah itu sah tapi berdosa. Sah semayang. Semayang jemaah pula. Semayang seorang. Semayang bersendiri. Sembayang seorang diri, hukumnya sah tetapi berdosa. Kalau dia mampu semayang jemaah tapi dia tak pergi dengan sengaja. Cuma dalam musim pandemik ini cerita lain lah. Kita patuh pada SOP kan. Jadi siapa yang boleh semayang jemaah tapi dia tak pergi, maka dia mendapat kerugian yang besar. Maka adik-adik, tolonglah kita kejarlah peluang untuk mendapatkan sembahyang berjemaah. Kemudian apabila kita masuk ke dalam sembahyang itu, selalunya antara kesilapan yang kita buat dalam soal niat lah. Kita niat tu kita lapaskan niat. Ialah di kalangan pendapat ulama, sunat melapaskan niat. Tetapi bila sunat tu bukan maknanya kita boleh lapaskan kuat, sampai mengganggu jemaah sekeliling dan sampai mewariskan, menimbulkan sikap dan perasaan was-was kepada kita. Sebab kita kena faham, niat itu kerja hati. Sebelum adik-adik nak pergi ke masjid, daripada rumah lagi memang adik-adik nak semayang. Jadi bila sampai ke masjid, melangkah aja masuk, menuju ke dalam shaf, maka automatik memang dah ada dalam niat. Terus saja angkat takbir. Maknanya kalau tak lapaskan usolli pun sembahyang tetap sah. Ada jenis yang was-was tu usolli dia sampai 25 kali. Usolli. Tak habis-habis usolli. Sampaikan kuat mengganggu jemaah kiri kanan, jemaah sebelah kan. Maka dia kenapa kau kuat sangat usolli ni? Bila orang tanya, orang marah dia. Kenapa kuat sangat usolli? Aku nak masukkan niat ni, sebab tu usolli. Dia ingat lagi kuat tu, lagi kukuh niat masuk. Padahal dia terlupa ke yang dia datang masjid tu tujuan tu apa? Nak betul kereta ke nak semayang? Jadi kalau nak semayang, memang niat dia datang ke masjid, memang nak semayang. Niat dia memang ada. Sampai dah angkat takbir, Allahu Akbar. Tak pun laju aja. Allahu Akbar. Ini kan panjang. Allah. Lepas tu bila habis semayang, jemaah sebelah tanya, kenapa kau panjang sangat? Sebab aku nak taib satu-satu dalam hati. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikuti imam kerana Allah Ta'ala. So benda-benda macam ni menjadikan kita menganggap solat itu sukar. Okey? Selesai. Kemudian, dalam situasi sembahyang berjemaah, Cik Man nak sebut ada satu lagi benda yang kurang tepat. Selalunya orang kita ni, kalau dia nak jadikan seseorang itu imam, dia akan tepuk, betul tak? Dia akan tepuk belakang imam tu. Supaya dia nak bagi tahu yang dekat orang yang semayang seorang tu, yang dia ni ada makmum kat belakang. Tapi sebenarnya kalau dalam hadis itu, seseorang yang ingin masuk menjadi makmum kepada orang yang sedang semayang seorang, maka cukuplah dia berdiri di sebelah orang itu sahaja.
Jadi orang tu boleh perasan ada makhluk dekat sebelah dia. Maka dia tahulah yang baru masuk tu nak jadi makmum dia. Maka automatik dia niat imam. Jadi tak perlulah tepuk. Kuatnya kalau tepuk tu malah terperanjat pula orang tu. Satu dah kan? Ya, betul. Itu antara kesilapannya. Kemudian antara kesilapan yang lain ialah apabila seseorang itu dia nak masuk jadi makmum, dia tengok imam sedang duduk tahiyat awal contohnya kan. Dia tengok imam sedang duduk tahiyat awal ataupun imam sedang sujud. Duduk antara duduk sujud sebelum duduk tahiyat awal, maka dia pun tunggu sampai imam naik ke rakaat yang seterusnya, baru dia angkat takbiratul ihram untuk bersama-sama berdiri dengan imam. Padahal dia boleh saja terus angkat takbir, berdiri tegak dan kemudian buatlah apa yang imam sedang buat. Jadi tak payahlah dia nak tunggu imam tu bangun daripada duduk tahiyat awal. Kalau dia salah faham, ada jenis imam yang duduk tahiyat akhir dengan cara tahiyat awal. Bila makmum yang baru masuk ni, dia ingatkan imam tu tahiyat awal. Dia tunggulah imam tu naik. Sekali imam tu kata, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Imam dah habis, kau tak sempat bagi salam. Kau ingatkan imam tu duduk tahiyat awal. Jadi yang sebenarnya kalau dia takbiratul ihram, terus saja masuk. Tak ada masalah. Yang penting dia sempat berjemaah. Wallahu a'lam. Itu antara sebenarnya banyak lagi lah. Betul. Tak apa, nanti kalau ada pertanyaan daripada kita punya tetamu nanti, mungkin Ustaz boleh tambahkan lagi lah. InsyaAllah. Alright, okay. Soalan seterusnya, saya dapat soalan ni dalam ruangan komen ni daripada Auni Azra. Dia kata, Assalamualaikum Cik Man, macam mana nak hilangkan penyakit was-was dalam solat? Dia sama macam soalan saya juga ni lah, macam mana kita nak mendapatkan khusyuk dalam solat. Jadi Cik Man mungkin boleh kongsikan sedikit. Dia ialah khusyuk Allah sebut dalam Quran antara ciri orang-orang beriman yang berjaya wal alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sembahyangnya khusyuk. Benda tu pentinglah. Khusyuk ni maknanya at-tadarru', iaitu tunduk. Kadang-kadang kita nampak kita menghadap kiblat, mata pejam, kepala menghadap kiblat. Tapi khusyuk bukan diukur berdasarkan keadaan kita yang tetap itu. Khusyuk ini berdasarkan keadaan hati kita. Walaupun kita angkat takbir, tapi hati kita teringat, Allah, nasi aku dah masak ke belum? Kan suami aku tak balik lagi. PUBG tadi lupa nak save. Rancangan TV lupa nak report. Padahal kita menghadap Tuhan aja. Jadi hati kita tak khusyuk. Jadi khusyuk ni berpokok pangkal pada hati. Baik, antara tips yang boleh Cik Man bagi dan adik-adik akan tambah sendiri. Yang pertama sekali nak khusyuk, kita baiki niat. Kita semayang tu untuk siapa? Adakah kita semayang ni sebab ikut-ikutan, ataupun kita semayang sebab mak bapak suruh, ataupun kita semayang sebab nak buktikan kita ni baik dengan pasangan kita. Jadi kena baiki niat. Kalau niat kita untuk mak bapak kita, sudah pastilah waktu dia orang tak ada, kita tak semayang. Betul. Kalau niat kita semayang untuk tunjuk pada orang, dah tentulah waktu orang tak ada tu kita semayang laju-laju macam catuk ayam. Kan? Jadi akhirnya kita betulkan kita punya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat, dan setiap manusia itu akan diukur berdasarkan niat yang diletakkan pada amalan. Itu yang pertama. Baiki niat. InsyaAllah kalau kita semayang kerana Allah, kita akan buat benda tu untuk Allah, rukuk untuk Allah, sujud untuk Allah, kemudian Al-Fatihah semua untuk Allah, dan manfaat pada diri kita. Okey. Yang kedua, memahami makna bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksudnya tu kita tak sempat, sebab otak kita ni dia akan translate Melayu. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dan seterusnya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbana walakal hamdu, at-tahiyyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatu lillah. Surah selepas Al-Fatihah,
doa iftitah, duduk antara dua sujud, doa tahiyat awal dan akhir, kalau kita dapat faham dalam bahasa Melayu, kita tak akan sempat nak fikir benda lain. Betul. Faham makna bacaan. Yang ketiga, insya-Allah Allah akan bagi kekuatan melalui kita sembahyang berjemaah. Main seorang ni kadang-kadang mudah was-was. Betul tak Ustaz Wan, kan sembahyang seorang ni kadang-kadang mudah was-was. Betul. Tapi kalau sembahyang ramai-ramai, maka kekuatan Allah tu akan timbul ketika kita sembahyang berjemaah. Dan jemaah itu juga satu kekuatan. Baik, itu. Kemudian yang keempat, pakailah pakaian yang sesuai ketika sembahyang. Ini Kang pakai baju Naruto dengan gambar Naruto warna oranye, keluar pula api. Nak pula yang pakai tu imam pula dah tua, umur 100 tahun. Jadi budak dekat belakang tu, atuk peminat Naruto juga. Tu yang payah kat situ. Kan? Okey, selesai. Berkenaan dengan soalan daripada adik tadi, cara nak elak was-was. Dek, sebenarnya was-was ni jangan dilayan. Dia tak ada ubat pil. Was-was ni penyakit dari segi hati, dia akan ditewaskan ubatnya dengan hati. Apa dia lawan kepada was-was? Yakin. Al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak digugurkan ataupun dihapuskan dengan syak. Kadang-kadang kita dapat penyakit ni sebab kita tak ada ilmu sebenarnya. Yang Cik Man cakap pasal niat tadilah. Yang keduanya, sebab kita dah sekali was-was, bila kita layan, tambah pula dengan bisikan syaitan, bila kita tepuk tangan, kita kalah. Kita kalah. Jadi macam mana nak bagi kita menang? Kita kena fikir mindset kita yang was-was tadi tu abaikan. Contohnya kalau orang dia masuk ambil air semayang dalam bilik air, dia keluar je mesti dia fikir, alamak, kaki dah basuh ke belum? Sekali lagi ambil semayang, basuh kaki betul-betul. Keluar balik, kepala pula was-was. Kepala dah basuh ke betul-betul? Sebenarnya dik, engkau dah basuh semua dah. Kalau kau tak percaya, kau pasang CCTV dekat jamban kau. Kau tengok balik. Engkau dah ambil semua dah. Penyakit was-was. So kita kena kuat lawan. Bila kita lawan tu, dia akan tanya balik. Dia akan datang balik pemikiran kita. Sebenarnya kau was-was, engkau tak basuh lagi kaki. Itu yang masalah. Lepas ni kalau was-was, walau sekuat mana pun dia tarik masuk ke toilet. Okey, baik. Terima kasih Cik Man. Jadi harap dia dapat menjawab soalan adik Auni Azra tentang bagaimana untuk kita mendapatkan khusyuk ataupun hilangkan was-was dalam solat. Okey. Soalan menarik ni daripada adik Hamizan ni. Ni pelajar kita dekat setapak ni. Assalamualaikum Cik Man. Saya nak tanya, kalau kita tengah solat, tiba-tiba orang bagi salam. Contohnya saya solat dan adik saya masuk bilik bagi salam. Patut ke saya jawab? Macam mana tu Cik Man? Patut ke kita jawab soalan kalau kita jawab salam kalau kita tengah solat, Cik Man? Antara perkara yang membatalkan solat ialah berbicara. Iaitu kita memutuskan pembicaraan kita berbicara dengan selain Allah. Sebab tu kita tengok ayat Quran, itu satu perbicaraan dengan Allah. Doa, perbicaraan dengan Allah. Jadi kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun kita sebut macam tu, kepada engkau lah yang kami perhambakan diri. Dan kepada engkau lah yang kami mohon pertolongan. Tapi bunyi engkau ni macam anta ni, kakak ni, dhamir dia, kata ganti nama, bunyi dia macam bercakap dialog kan? Tapi tak. Dia dialog tapi dialog dengan Tuhan. Dan semayang ini memang dialog kita dengan Tuhan. So tidak ada masalah. Begitu juga dengan tahiyat akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Assalamualaikum tu macam dialog. Tapi Nabi dah wafat tu. Sebab tu ulama' pun berbeza pendapat. Ada di kalangan ulama' dan sahabat yang menyebut Assalamualaikum, Assalamu ala nabi, Assalamu ala nabi. Dengan satu orang kata konsep yang bersifat ghaib.
Dia bukan ka tu kamu ya Rasulullah, sedangkan Rasulullah dah tak ada. Maka di sini ada juga perbezaan pendapat lah. Sedangkan Nabi dulu dia semayang, masa tahiyat awal, tahiyat akhir dia mengucap pakai apa lah? Adakah sama? Okey, kalau berdasarkan keumuman hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka Nabi akan benda sama juga. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ataupun mungkin Nabi tukar dari segi domirnya kerana kontekstual. Assalamualaikum, kan? So itu tak penting lah. Yang penting sekarang ni kita dalam persoalan solat ini mesti betul-betul ada ilmu dan tepat mengikut kacamata Islam yang telah digariskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian timbul persoalan orang bagi salam. Baik, kalau yang bagi salam tu Nabi, pernah Nabi bagi salam, sahabat tak jawab. Lepas tu Nabi tak apa hang tak jawab. Lepas tu Nabi pemuda tu kata, saya tengah semayang ya Rasulullah. Kemudian Nabi reply, kalau aku yang bagi salam, kau jawab. Maka ini dikhususkan kepada Nabi. Sebab Nabi itu adalah seorang Nabi, kemuliaan kepada dia. Kita pun berselawat sampai sekarang kepada dia, kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tetapi kalau orang zaman sekarang tak ada Nabi dah. Kalau misalnya kata ada orang bagi salam, memang kita tak boleh lah menjawab salam. Kalau jawab tu maknanya dia perbicaraan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita dah memalingkan fokus daripada Allah kepada dia. Kecuali sebahagian ulama membenarkan kalau kita tukar lafaz waalaihissalam. Semoga dia menerima keberkatan dan kesejahteraan. Semoga sejahtera ke atas dia. Ini pendapat sebahagian daripada ulama. Apatah lagi kalau bercakap benda yang biasa-biasa bahasa kita, kan. Ya Allah, laparnya perut, baru sambung macam Yang tu confirm batal lah tu. Confirm batal tu. Betul. Tak ada pasal-pasal. Kecuali kalau melatah. Kecuali kalau melatah lah. Melatah tu bukan daripada kawalan kita. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih Cik Man. Okey, Cik Man, soalan daripada saya Cik Man. Dalam bab qada solat Cik Man, maksudnya menggantikan solat, kan. Kalau kita tertinggal 1-2 solat, contohnya kita tinggal solat isyak dan sebagainya, kita boleh qada. Tapi kalau seseorang tu Cik Man, dia meninggalkan solat yang dah lama, maksudnya mungkin sebelum ni dia tak pernah solat ke, kan, kemudian dia berhijrah dan dia nak menggantikan solat-solatnya. Jadi boleh tak Cik Man perjelaskan sikit tentang bagaimana sebenarnya bab qada solat ni? Ulama, ada beberapa poin yang kita ambil dekat sini. Soalan yang pertama, macam mana kalau saya tak ingat berapa jumlah semayang yang saya tinggalkan? Orang ni betul-betul nak berubah, bertaubat. Dan Allah Maha mengetahui yang dia ke arah Allah, ke jalan Allah. Allah akan sambutnya dengan baik sekali. Apabila seorang pendosa itu berjalan menuju Allah, Allah akan hirwalah, akan berlari-lari anak menuju dia. Maknanya Allah lebih sambut dia dulu daripada dia datang. Maksudnya berlari anak tu kita tak adalah nak terjemahkan Allah tu ada kaki, tak boleh lah. Betul. Itu musyabihat. Tapi kita katakan maksudnya Allah sangat seronok dan menyambut orang yang berhijrah. Baik. Tetapi dan Allah tidak memberatkan dia dengan seksaan kerana dia ke arah perubahan. Cuma dia kena ganti. Cuma bila tak dapat, maka ulama mengatakan kau pilih saja jumlah yang kau dapat sampai kau yakin. Kemudian kau gantilah solat dengan jumlah itu. Tak ada masalah. Ataupun kita sembahyang, ganti sampai kita yakin, dah banyak aku ganti ni, rasa dah sudah ni. Allah, insya-Allah memahami situasi ini. Kalau nak kira yakin, start daripada akil balik, darab 365 hari, darab tahun. Confirm yakin. Tapi takkanlah teruk sangat, tak pernah sembahyang kan sahabat, kan? Mestilah dia pernah sembahyang juga. Mestilah itu kalau nak yakin betul lah. Yang kedua, ulama berbeza pendapat, adakah solat yang ditinggalkan dulu wajib diganti? Pendapat Ibnu Taimiyah tidak wajib diganti. Kerana once seseorang itu telah meninggalkan solat pada waktunya, maka waktu tidak akan kembali. Solat itu tidak boleh diwujudkan kembali. Tetapi dia berkewajipan untuk taubat. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Tetapi pendapat jumhur mengatakan wajib. Tapi jumhur tidak zalim.
Wajib itu bukannya kalau 1000 kali zuhur, 1000 kali hari itu tak. Buat apa? Ganti-ganti, buat secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Step by step. Allah tahu, sekalipun kalau dia mati tak sempat tamatkan semua, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Sebab Allah tahu dia ke arah kebaikan menggantikan solatnya. Boleh. Itu yang antara yang Cik Man boleh huraikan tentang hukum menggantikan solat. Cuma mungkin ada perkara-perkara lain seperti pertanyaan yang popular juga. Saya ni belum habis ganti solat. Zuhur ada lagi 1000 kali. Asar baru 500 kali. Johor bagi 200 kali. So sepanjang 3 tahun saya nak settlekan ni, saya boleh tak semayang sunat? Ni satu lagi persoalan lain. Boleh tak semayang sunat? Satu ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh, tapi sunat yang berwaktu saja seperti rawatib. Dan ada pendapat mengatakan haram kerana semayang sunat ini adalah sunat, wajib itu fardu, maka wajib diutamakan ke atas sunat. Jadi dua pendapat ini tuan-tuan boleh pilih mana yang dekat dengan apa orang kata kita punya keterangan. Wallahualam. Baik. Terima kasih Cik Man. Okey, kita sedar tak sedar dah 5.42 dah. Kita ada lagi 15 minit je sebenarnya. Sebab kita punya sesi ni sejam je. Okey, saya ambil soalan seterusnya. Saya tak nak hurai dah apa yang Cik Man kata tu dah jelas dah. So saya terus ambil soalan yang seterusnya dalam bab solat jemaah ni Cik Man. Adik Batrisha An-Najihah dia tanya, Assalamualaikum Cik Man, kalau masa kita solat berjemaah, imam ada buat salah, kita kena buat apa Cik Man? Dipersilakan Cik Man. Imam ni dia pemimpin dalam solat, maka dia wajib diikuti. Ju'ailal imam utama bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Tetapi imam tidak ada kuasa veto. Kalau dia silap, makmum boleh menegur. Dan berbeza teguran makmum antara lelaki dan perempuan. Yang lelaki, imam boleh mengucapkan tasbih. Subhanallah. Jadi benda-benda macam tu semua kena tahu tentang fiqh solat. Jadi tak menegur imam boleh, tak ada masalah. Terutama kalau dia melibatkan rukun. Tapi contohnya lah kalau imam rakaat yang keempat, kemudian dia nak naik rakaat kelima, kita yakin imam salah, kita pun sebut Subhanallah, imam tak faham-faham, nak tunggu nasyid ke apa ni, tak faham juga, imam terus naik rakaat kelima. Maka ketika itu apa kita buat? Kita wajib duduk sahaja. Kalau naik dalam keadaan kita tahu imam terlebih rukun, kita batal sebab sengaja menambah rukun. Jadi kita boleh buat dua benda. Pertama bagi salam ataupun sembahyang bersama-sama imam dan ikut salam bila imam lepas bagi salam, dia pun bagi salam. Baik, terima kasih Cik Man. Okey. Alright. Jadi kalau tuan-tuan, perempuan ada soalan lagi, boleh tanya ke dalam ruangan chat ni. Ni pun ada soalan ni, saya tertinggal ni. Daripada Syahrizan Omar. Yang ni soalan berkaitan dengan norma baharu lah Cik Man kan. Assalamualaikum Cik Man, nak tanya sekarang ni kan musim COVID, adakah solat berjarak itu katanya seperti Yahudi? Macam mana tu Cik Man? Boleh Cik Man huraikan sikit tentang solat dalam norma baharu ni? Silakan Cik Man. Ya, banyak benda kita kena sentuh sebenarnya. Ya, betul. Banyak hadis yang kita kena kompromiskan sebab kita cuma terus ambil contoh lah. Ya. Ada orang marah kita, kenapa kau semayang jarak-jarak? Tak ikut sunnah ke? Sebab dia melihat Islam itu pada soal jarak sahaja. Dia tidak melihat Islam dari platform yang lebih luas dan kaitkan dengan situasi yang sedang berlaku. Kalau macam tu, kita boleh kritik Al-Quran kerana mensyariatkan sembahyang ketika perang. Sembahyang ketika perang tu memang tak ikut, sembahyang ketika perang memang tak ikut SOP biasa. Jadi itu adalah perkara yang dilarang oleh agama kalau ikutkan. Sebab mana ada sembahyang waktu perang macam ni? Sembahyang patutnya soft ikut imam, patut soft serentak, kalau imam turun semua soft turun. Kan? Tak boleh.
Tapi kenapa Allah syariatkan? Sebab Allah tahu keadaan manusia ketika perang. Tapi nak juga syariatkan semayang ketika perang, maka Allah bagi kita diskaun. Maka Allah dah bagi diskaun. Sama juga kita tengok ketika seseorang sakit berada di ward ICU, patah pinggang, tulang pak kerat, lumpuh. Dia tak boleh duduk pun, tak angkat kepala tak boleh. Dia terbaring aja dah 40 tahun terbaring. Jadi dia semayang macam tu. So bila kita ziarah dia, ya awak ni semayang teruk ni kenapa tak ikut sunnah? Kan? Semayang berbaring ni pemalas betul. Ni kalau tak kena kaki dengan family si pesakit tu, mungkin kena benda lain. Dia semayang baring memang dia tak boleh bangun. Memang ada daruratnya dia tak boleh bangun. Cuma darurat itu memang benar-benar melumpuhkan dia ketika itu untuk dia semayang. Maka kita dan Nabi pun sebut, kalau tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang baring. Yang penting kita semayang. Jadi kita analogikan situasi ini dengan konten ataupun sebab darurah. Ataupun akan menimbulkan kemudaratan. Kalau semayang yang ikut betul-betul dengan COVID-19 ataupun pandemik yang sedang berlaku, dengan penjarakan, dengan dekat jaraknya, bersalaman, sentuhan itu. Cuma mungkin benda ni jadi isu polemik, so kita tak nak sentuh terlalu lama. Cuma fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada yang pakar akhirnya kita tidak mengetahui pandemik ni apa, jarak ni kalau saya jarak apa yang akan berlaku. Yang tu kita kena rujuk ahli dan pakarnya. Kita tak boleh memandang-mandang. Sebab untuk memahamkan agama ini banyak pihak yang kena bekerjasama, antara ulama dan saintis, antara ulama dan juga pakar-pakar yang lain, kedoktoran dan seumpamanya, terutama sekali dalam musim COVID. Jadi kalaulah kita boleh katakan sembahyang rapat itu perlu untuk mengikut sunnah, maka kita juga mesti katakan sunnah yang lebih utama daripada itu ialah menjaga keselamatan nyawa, sekaligus itu merupakan objektif utama kita hidup untuk menjaga nyawa. Dan nanti ada orang kata pula, Cik Man, bukankah dalam susunan maqasid khamsah itu agama nombor 1 baru nyawa? Kita balas balik, menjaga nyawa itu sebahagian daripada agama. Bila kita menjaga nyawa, sekaligus kita menjaga agama. Kalau kita tak jaga nyawa, mati, siapa yang nak jalankan agama? Ya, betul. Siapa yang nak hidupkan agama? Maka itu kaitannya. Jadi tolong kita jangan pandang semata-mata jarak solat itu 1 meter, tapi pandang makna yang tersirat dan kaitkan dengan situasi yang berlaku. Wallahu a'lam. Betul. Baik, terima kasih Cik Man. So itu dia. Sebenarnya kita dalam Islam ni ada benda yang kita kena ikut kepada keadaan semasa. Sebab itulah dalam negara kita ni adanya mufti, ada majlis fatwa dan sebagainya. Betul lah Cik Man ya? Baik. Okey Cik Man. Kita ada lagi 10 minit lebih kurang. Okey, saya nak tanya soalan ni Cik Man. Tadi Cik Man ada banyak menyebut tentang mazhab kan, dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan sebagainya. Kita macam mana Cik Man? Kita nak kena, kalau kita solat, adakah boleh kalau kita mencampurkan mazhab-mazhab tu ataupun bagaimana? Boleh Cik Man perjelaskan? Pertama sekali, setiap kali tindakan kita dalam semayang, kita nak ambil uduk macam mana, kita nak baca bismillah ni kuat ke perlahan. Kalau kita jadi makmum tu, wajib baca bismillah ke tidak, ataupun kita baca waktu imam baca perlahan dan waktu kita baca kuat ketika imam baca kuat. Benda ni perlukan kepada ilmu. Ya, betul. Kalau tak ada ilmu tu yang kita main tibai aja. Kan Allah sebut dalam Quran. Kan Allah sebut dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, sama tak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu satu. Yang kedua, Cik Man terus nak petik pendapat para ulama, di mana Ibnu Taimiyah menyebut, ulama menyebut bahawa telah bersepakat sahabat yang 4, imam yang 4 dan a'immatul muslimin, ulama-ulama besar dalam Islam, bahawa kita boleh mengikut mazhab yang berbeza ketika dalam solat. Bahkan isu perbandingan
aliran dan pemikiran ini berlaku pada zaman Nabi dan para sahabat lagi. Itu perkara normal. Kita tak boleh katakan orang yang keluar mazhab ini keluar daripada agama, kerana empat-empat imam ambil daripada sumber yang sama. Cik Man bagi contoh lah. Dalam mazhab Maliki, kalau semayang tiba-tiba hidung kita keluar darah, yang tu bagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau dalam minta maaf. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat ataupun dalam mazhab Hanbali berpendirian ketika semayang kalau keluar darah di hidung batal. Jadi ketika anak muridnya bertanya, ya Rasul, wahai imam, tuan, kalau kita semayang di belakang mazhab Maliki, macam mana pula kalau berbeza mazhab? Ataupun kalau kita semayang dengan imam yang berbeza mazhab? Maka apa Imam Ahmad bin Hanbal kata? Takkanlah aku tergamak nak keluar semayang ketika berimamkan Imam Maliki dan juga imam-imam besar yang lain yang berbeza mazhab dengan aku, kan? Imam Malik berpendapat bahawa keluar darah daripada hidung tidak membatalkan solat. Imam Ahmad berpendapat batal. Jadi kalau kita ni berpegang pada mazhab Imam Ahmad, kalau kita semayang berimamkan ulama yang besar seperti Imam Malik, takkanlah kita nak kata batal pula. Wah, siapa kita nak mengata? So berdasarkan kenyataan seorang imam besar ini menunjukkan bahawa perbezaan yang bersifat cabang itu tidak menjadi masalah. So kita boleh kompromi, tapi dengan syarat kita benar-benar beramal berdasarkan ilmu. Sebenarnya kita dah buat praktikal dah pun. Kita pergi Mekah bukan mazhab Syafi'i, Mekah mazhab Hanbali. Kita pergi Mesir, kunut tak baca. Satu Mesir tak baca kunut. Mesir bukannya mazhab mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanafi. Jadi tak ada masalah baca kunut tak baca kunut. Yang masalahnya tak subuh langsung. Itu isu dia. Baik, terima kasih Cik Man. Okey, saya kira kita ambil lagi satu soalan terakhir. Soalan terakhir daripada soalan ni saya kira agak menarik, daripada Hana Sofia. Dia kata, Assalamualaikum Cik Man, sah ke solat seseorang itu kalau daripada Umi Kalthum. Assalamualaikum Cik Man, bagaimanakah kalau ketika solat kita tersalah arah kiblat, kemudian kita sedar bahawa kita telah tersalah, wajibkah kita menggantikan semula solat berkenaan? Silakan Cik Man. Perbezaan pendapat, ada yang kata ganti, ada yang kata tidak. Ketika masih ada waktu. Tetapi kalau dah seminggu, semayang yang aku semayang tu salah kiblat, maka tak perlu ganti. Tetapi kalau ketika solat, rakaat pertama ke utara, bangun rakaat kedua baru ingat, ke selatan, maka berpaling ketika itu ke selatan. Bangun rakaat ketiga, tak salah ke timur, maka berpaling ke timur. Maknanya ijtihadnya, keyakinan, kita beramal berdasarkan keyakinan. Jadi yang solat yang rakaat pertama tadi tu tersilap tadi, batal ke macam mana? Tak batal. Kaedah ulama kata al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Bahkan ketika satu arah rakaat pertama dia semayang tu dia beramal dengan yakin. Maka itu sah dengan keyakinan. Yang kedua pula dengan yakin. Yang ketiga paling yakin, maka itu kekal sampai bagi salam. Tidak ada masalah. Okey, terima kasih banyak Cik Man. Alright. 5 minit lagi ni. Saya rasa sebab saya tak naklah ada di kalangan penonton kita ni yang soalannya tak terjawab sebab kita ada masa lagi ni. Okey, soalan daripada Aina Syahira. Kalau time berjemaah, kalau kita tengah solat berjemaah, kalau tak baca Al-Fatihah tak apa ke? Macam mana ni Ustaz? Mazhab Syafi'i batal. Mazhab la solata illa bi Fatihatil Kitab. Mazhab Syafi'i wajib bagi baca solat. Itu rukun. Sama ada jemaah, sama ada seorang, sama ada baca kuat, sama ada baca perlahan. Kalau tak ada Fatihah, batal semayang. Kalau mazhab lain, mazhab Hanafi, jemaah tak perlu baca Fatihah. Kalau mazhab Maliki, baca ketika imam baca perlahan saja. Tapi ketika imam baca kuat, tak perlu. So itu bergantung kepada pengamalan dan dalil masing-masing yang masing-masing pegang. Okey, baik. Terima kasih Cik Man. Alright. Kita pun sudah berada di hujung
majlis ilmu kita hari ni dah menghampiri pukul 6 ni. Okey, sedikit saya minta kata-kata lah ataupun semangat ataupun motivasi daripada Cik Man ni. Kadang-kadang seorang Muslim ni kita tahu bahawa solat ini adalah satu perintah yang wajib kan. Tapi sebab kita dididik daripada kecil untuk solat, dan kadang-kadang kita pun tak tahu kenapa kita kena solat. Jadi mungkin Cik Man boleh sharekan sedikit sebenarnya apakah hikmah terbesar yang Allah suruh kita solat ni. Boleh Cik Man, silakan. Kita hidup dalam dunia ini sebagai penumpang. Kita umpamakan kita masuk rumah orang, yang orang itu berkuasa untuk memerintahkan apa sahaja. Ya. Ketika orang itu menyambut kita masuk, silakan duduk dekat ruang tamu, jangan masuk di atas. Adakah kita boleh sesuka hati untuk buat apa saja di rumah orang? Tak boleh. Kita masuk dalam bilik tidur, kita buka peti itu menunjukkan akhlak yang tidak baik. Ya. Masalah ke? Tak berapa jelas suara Cik Man. Hello? Ada masalah ke? Hello? Hello? Suara Cik Man tadi tak berapa jelas sangat. Cik Man dengar ke suara saya? Ada masalah Tak berapa jelas lagi. Tapi tak apa Cik Man, tak apa. Cik Man boleh dengar suara saya ke? Ada masalah ke Ustaz? Dengar. Alright. Okay. Kita dah berada. Terima kasih banyak Cik Man atas perkongsian tadi. Saya mungkin tak berapa dengar sebab line saya ikut yang tak clear ni. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okey, last saja. Last sebab takut line sebab ini memang masalah lain. Okay. Kita kena semayang kerana kita adalah hamba Allah. Ya. Itu saja. Kita kena semayang kerana kita hamba Allah. Kalau kita masuk rumah orang, kita kena ikut perintah tuan rumah. Apatah lagi kita menumpang di bumi Allah, sebagaimana Allah sebut, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita menumpang di bumi Allah, Allah suruh buat itu, kita kena ikut. Sedangkan kita boleh menerima perintah manusia ketika kita berada di rumahnya, apatah lagi kita mesti menerima perintah Allah. Wallahu alam. Cik Man minta ampun, minta maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan kepada Ustaz Wan dan semua. Terima kasih banyak Cik Man. Sebenarnya dalam keadaan yang ya Allah minta maaf dalam keadaan amat letih sebab syuting daripada pagi tadi. Ya, faham Cik Man. Tapi sangat seronok. Terima kasih kepada Ustaz Wan, terima kasih kepada pihak penganjur. Dan Cik Man doakan. Dan Cik Man tadi Ustaz Wan sempat, aku rasa aku tertidur tengah ceramah tadi. Ada waktu yang Cik Man microsleep sebab terlalu letih sangat. Tapi atas dasar tanggungjawab maka Cik Man dengan rasa seronoknya menjoin perkongsian kita. Ustaz Wan terima kasih kepada adik-adik semua, terima kasih. Minta maaf semua, mungkin jawapan yang ringkas itu boleh dieksplor daripada sumber-sumber yang lain, ilmuwan yang lain. Ada rezeki kita jumpa secara fizikal. InsyaAllah Cik Man. Cik Man, satu permintaan lagi Cik Man untuk kita tak gambar ramai-ramai. Boleh ya? Kita semua buka kamera. Kalau ada yang buka kamera, kita nak tangkap gambar.
Buka kamera semua, buka kamera. Kita nak gambar satu kali sebelum kita menamatkan program kita hari ni. Syikah ready ke Syikah? Syafiqah mana? Ya, okey, jap. Okay. 10 saat cepat. Come on. Semua buka kamera. Ada lagi ke nak? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Syikah silakan. Alright, done. Thank you. Okay, terima kasih semua. Terima kasih banyak Cik Man. Pihak pengurusan Jinis Remaja mengucapkan terima kasih kepada Cik Man atas perkongsian. Dan terima kasih juga kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah SWT dalam bulan Ramadan ini. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah kata ataupun tersilap bicara sepanjang kita punya program hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari raya. Sama-sama kita jaga kita, insya-Allah. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.